Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Payah. Kurang lagi pada semalam kita. Ya. Tak tahu esok tu nak buat kelas Quran tu macam mana tahu. Jadi pada ni main sikit nampak ni sikit lah. Ingat ke ramai sikit mana semakin kurang aja. Jadi kelas Quran ni nak suruh jadi awak kena sokong menyokong dah. Ustaz, awak kena sokong ustaz. Nah, barulah semangat. Awak Quran ni kalau kita awak bodoh lagi lah. Awak dah tua, dia dah besar dah. Dia akan jadi macam menyesal lah kata erti baca Quran lah. Menyesal ataupun kata banyaklah benda yang kita kurang, yang kita tidak mampu kita buat ibadat untuk bekala kita esok. Quran ni kena boleh baca lah, paling kurang boleh baca. Jadi kena semangat lah untuk buat kelas Quran, kena sokong menyokong, beri kerjasama lah. Tak apalah kita sambung kitab kita ni. Dan saya baca kitab lain ni ya, kitab Sahih Pada Amal. Pada Amal, kelebihan amal yang berdasarkan hadis yang kuat lah. Sahih kerasa kuat lah. Okey, seterusnya keutamaan puasa ketika jihad fi sabilillah bagi yang mampu. Kalau perang ada puasa ni dekat biasa memanglah lebih dah. Ketika jihad perang ni lebih utama lagi puasa lah, lebih besar lagi lah kerana susah kita nak hadapi perang. Cuma bagi mampu ataupun kadang-kadang puasa perang ni dia kena macam di Palestin tu tentera Brigade Qassam tu Brigade Qassam tu dia kena duduk situ tak gerak dah. Berapa hari makan sikit lah, berkala sikit yang makan dah. Jadi kena puasa. Masa perang Jepun, macam perang komunis tu, dia nak ambush. Tahu istilah ambush? Ambush dia serang hendak eh. Jadi dia tak makan lah berapa hari, makan sikit, baik puasa lah. Okey. Keutamaan puasa ketika jihad fi sabilillah bagi mampu. Hadis ke-284, hadis ke-284 Imam Bukhari rahimahullah, nombor hadisnya 2840. Diriwayatkan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang puasa sehari ketika jihad fi sabilillah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh jarak perjalanan 70 tahun. Dan dalam riwayat Muslim sejauh jarak perjalanan 70 tahun. Jadi jarak antara wajah orang hak puasa ketika jihad ni dijauhkan daripada api neraka 70 tahun jarak jauh lah. Payah nak masuk neraka lah. Begitu kan. Hadis ni atrah tempat lain hadis ni boleh kita cek dia hadis riwayat Muslim hadis 1153. Saat ni lafaz hadis Bukhari. Hadis yang hampir sama lafaz dan maksud dia, iaitu hadis riwayat Muslim 1153, At-Tirmizi 1603, An-Nasa'i jilid 4 172 hingga 104, Ibnu Majah 1717, Ahmad jilid 3 2645, Ad-Darimi jilid 2 203 dan Abu Ya'la 1267. Banyaklah hadisnya. Dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, Ibnu Dakin Al-Id berkata, adat kebiasaan yang banyak digunakan dalam jihad, keutamaannya adalah kerana terkumpulnya dua ibadah, jihad dan puasa. Jadi barang siapa yang tidak khawatir puasanya menyebabkan lemah dalam berjihad, maka berpuasa saat berjihad baginya lebih utama.
Namun jika puasa dapat melemahkan jihadnya, maka lebih utama adalah tidak puasa. Wallahu a'lam. Rujuk Fathul Bari jilid 6 kesal 7 hingga 6. Dah, orang musafir, selagi musafir dah. Awak ketika musafir ada secara umumnya jumhur majoriti ulama ni kalau mampu lebih baik puasa. Kecuali mazhab Hanbali tak silap saya lebih afdal tak puasa ketika musafir ni. Tapi lainnya kata kalau kita tidak letih, tidak mengganggu musafir kita tu, lebih baik kita puasa walaupun kita musafir. So lagi nak ingat ni hari Jumaat dah. Awak balik kampung hari Jumaat. Tak tahulah mungkin dekat dah. Ada setengah tu jauh. Ada antar kita ni balik ketika Jumaat tak solat Jumaat. Tak lepas tu ikut amalan mazhab kita kan banyak juga ulama kata dia tetap wajib. Majoriti ulama kata wajib sembahyang Jumaat juga. Tak boleh awak ni musafir hari Jumaat. Awak nak balik kampung jauh dah. Kelantan lah, Kedah lah, jauh-jauh ke Lumpur dah. Jadi awak kena solat di sini ataupun solat Jumaat tepi jalan. Tak boleh dosa kalau awak tinggal sembahyang Jumaat. Jangan awak pakai baliknya. Saya tengok ramai juga budak balik sebelum sembahyang Jumaat. Kalau cuti ya. Entahlah cuti ni lagi lah. Cuti hari Jumaat tu. Petang Jumaat tu. Tak ramai mana nampak di masjid lah. Ramainya balik. Dah lah sebelum tu. Tapi kalau dia balik berhenti sembahyang Jumaat. Masjid mana-mana tak apalah. Jangan tak berhenti sembahyang Jumaat lah. Kena ingat. Jangan anggap saya musafir dah, jangan lah. Ni kena ingat lah. Ada yang balik terus ni masalah dia. Begitu juga ketika awak musafir ni ada kata rukhsah dibenarkan tak puasa dah. Nak balik kapal rukhsah lah ke apa. Awak kena ambil gini lah keadahnya. Lebih baik awak puasa jika awak mampu. Jika letih. Dah. Terutama musafir dulu kan. Oh, dia naik kuda utah jalan kaki ya, jauh dah. Jalan kaki ya, naik utah jauh mai panah. Jadi tidak pelik lah. Lebih baik buka puasa dah. Kita sekarang ni naik kereta, naik kereta api, naik bas. Jadi benda tidak menyulitkan. Kalau tidak membeban kita, memberatkan kita, lebih afdal kita puasa lah walaupun musafir lah. Boleh. Jangan ambil rusah ni, benda yang susah kita permudahkan, benda yang mudah kita persulitkan lah. Ya anjal lah. Iza kan bahasa Arab lah. Iza tasa'a. Jika luah kita kesempit lah. Jika sempit kita peluah. Kalau menyusahkan kita kena mudah sikit kan. Okey, hadis ke-285 Imam Nasa'i rahimahullah jilid keempat muka surat 174 meriwayatkan. An Uqbah bin Amir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man shama yawman fi sabilillah azza wa jalla ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati 'amin. Dari Uqbah bin Amir dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang puasa sehari ketika jihad fi sabilillah, pergilah jihad, maka Allah akan menjauhkan neraka darinya sejauh jarak perjalanan 100 tahun. Hadis hasan. Jarak ini hadis tadi 70 tahun, ini 100 tahun pula. Jarak perjalanan ini. Hadis ni hasan. Kuat hadis tadi lagi lah 70 tahun. Hadis riwayat Abu Ya'la dalam musnadnya, musnad ni hadis tempat lain lah. Ni hadis riwayat hadis riwayat Imam Nasa'i dia. Atraf hadis tempat lain ni rujuk hadis riwayat Abu Ya'la dalam musnad Abu Ya'la nombor 1367 dan sanadnya hasan. Baik boleh pakailah. Dalam Targhib wa Tarhib lah jilid 2 muka 86 diriwayatkan pula oleh Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir dan Mu'jam Al-Awsat dengan sanad tidak mengapa la ba'sa bihi dari hadis Amr bin Absah seperti yang dikatakan oleh Muziri. Bolehlah pakailah. Okey, hadis ke-246 Imam Tirmizi rahimahullah nombor hadisnya 1622 meriwayatkan
An Abi Umamah Al-Bahili anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shama yawman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas samai wal ardh. Dari Abu Umamah Al-Bahili dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang puasa sehari fi sabilillah, maka Allah akan menjadikan parit sebagai pemisah antara dirinya dengan neraka seperti jarak antara langit dan bumi. Ni jarak dia tak ada 100 tahun, 70 tahun bermula. Lepas tu 100 tahun. Ni antara langit dan bumi kan. Hadis Hasan dengan syawahid ini dengan sokongan-sokongan dia lah. Atrah tempat lain. Hadis ni hadis riwayat Tirmizi, hadis yang sama boleh dilihat pada hadis At-Tabrani jilid 8 nombor 7901. Al-Walid bin Jamil perawi yang dhaif. Hadis ini memiliki syahid penguat lah. Syahid ni sahabat, riwayat sahabat yang lain lah. Lihat silsilah as-sahihah nombor 503 lah. Maka hadis ini hasan kerana memiliki beberapa syahid sokongan. Sekalipun bagiku hadis ini masih menyisakan satu ganjaran. Wallahu a'lam lah. Jadi molek puasa ketika jihad fi sabilillah. Tu perang lah. Tak sampai perang, musafir lah kita nanti lah. Kita musafir balik kampung lepas ni, puasa lah lebih baik dah. Puasa lebih baik. Jangan kita kata alas saya musafir dengar ada ustaz-ustaz cerita boleh tak boleh buka puasa dah. Tak salah ustaz tu kita ni sah. Kitanya tidak letih naik bas, naik kereta. Tak belajar letih lagi di bengkel letih lagi. Tapi kadang-kadang kita ambil tak kena tepat dah. Okey, keutamaan dan anjuran memanah. Panah dan tombak. Awak kena belajar perang. Dan ni awak belajar Tibet. Jadi hands on, praktikal dah. Otomotif lah, binaan lah, BB lah, macam-macam dah, PPU macam-macam dah. Jadi kerajaan pun anjurkan awak belajar secara praktikal. Lebih baik kemahiran praktikal. Kalau cerdik boleh sambung lagi lah. Okay, sekarang ni Nabi pula ajar kita, suruh kita ni belajar panah tombak. Belajar perang lah. Tombak ke panah tu zaman dulu. Zaman sekarang ni kalau boleh belajar askar. Saya tak tahu lah. Lepas ni bunyi pula PLKN dia panggil apa? Tahu PLKN? Dia panggil PLKN lagi ni. Hak jenis lepas SPM dia atas macam di camp, macam camp tentera, tapi tentera juga latih ni. Nah, macam camp tentera. Tak tahu, sepatutnya ajar menembak. Kena ajar sepatutnya. Menembak, berenang, saya tak tahu sekarang mana lah. Saya dulu terlibat PKBM, Persatuan Kadet Bersatu Malaysia, bawa askar tu. Sekolah lepas ke askar, dia akan bawa kita ikut askar. Camp tentera, kemoh dalam hutan lah. Sini tak ada dah askar lah. Setahunnya macam apa panggil? Dipanggil puspa. Ada ni dia panggil apa tu macam bomba, panggil hak ni, hak tolong orang banji ke apa dah. Jepang panggil? Jepang dah. Puspa. Jadi tu pun baguslah untuk survive, untuk kemahiran lah untuk hidup dah. Lepas ni kalau awak boleh di apa sukarela lah, belajar berenang je, boleh ada CJ berenang, CJ nembok saya tahu tak ada lah kali tak. Ya ada lah untuk survive ni. Jadi Nabi SAW ni anjur kita belajar panah tembok tombak tu. Zaman sekarang ni belajar menembak lah. Belajar kena belajar sepatutnya. Imam Bukhari hadis 607 hadis nombor 2899 meriwayatkan an Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala nafarin min aslama yantadiluna faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam urmu bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan urmu ada ma'a bani fulan qala fa amsaka ahadul fariqaini bi aydihim فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون قالوا كيف نرمي وأنت معهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا فأنا معكم كلكم
Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati beberapa orang dari Bani Aslam yang sedang berlatih memanah. Jadi Nabi tengok lalu. Lepas tu nampak lalu tu jumpa kumpulan orang Bani Aslam. Orang kampung Bani Aslam ni berlatih memanah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Memanahlah wahai Bani Ismail." Ni keturunan orang Arab lah Bani Ismail ni. Keturunan Nabi ni Nabi Ismail dah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tu jadilah keturunan Arab, keturunan Quraisy, termasuklah Nabi Muhammad, termasuklah Bani Aslam ni. Orang-orang yang asal daripada keturunan Nabi Ismail ni juga. Memanahlah wahai Bani Ismail, kerana bapa kalian, bapa kamu semua ni adalah pelempar ulung. Memanahlah aku akan bersama Bani Fulan. Kemudian Rasulullah memegang salah satu dari dua kelompok. Salamah berkata, maka salah satu kelompok berhenti melempar. Rasulullah bertanya, mengapa kalian tidak memanah? Mereka menjawab, bagaimana kami harus melempar? Memanah ke melempar kau dah. Sementara engkau bersama mereka, kelompok yang lain. Tim lain. Tandil lah. Maka Nabi SAW bersabda, memanahlah aku bersama kalian semua. Hadis sahih. Nak cerita sini, ada Nabi ni seolah-olah dia ada tim lah. Bola sepak, contoh bola sepak dah. Pengaruh duduk sokong tim A ni. Jadi tim B ni tak puas hati, jadi tak usah main, tak mahu main dah. Kata macam mana saya nak main, kata pengaruh sokong tim A dah. Gitulah. Jadi macam mengajulah Nabi pun seolah begitulah contohnya. Jadi Nabi SAW sokong dua-dua lah sekali, tak sokong salah satu pihak. Tapi nak cerita sini, Nabi suka sahabat-sahabat berlatih memanah, tombok ke ikutlah berlatih untuk jihad, untuk perang. Jadi kita ni afdal kena ada kemahiran senjata-senjata. Dia kita kerajaan orang Islam ni masalah sekarang ni. Israel, kerahan tenaga Israel lah. Kalau pemuda-pemuda lepas SPM, lepas masuk U ni, tak masuk tentera, masuk penjara. Kira gitu lah. Mesti wajib setiap kena masuk tentera lah. Ni Israel. Mereka pun kerahan tenaga juga. Tapi saya tahu syarat dia, kena masuk tentera juga. Tiba-tiba kita orang Islam ni, tak banyak negara wajibkan tentera dah. Malaysia tak wajib, habis PLKN. Jadi tak mahir lah nembok kalau perang macam mana dah. Marah ke Israel, marah ke Amerika. Tiba-tiba kita perang tak ada kemahiran lah. Nembok tak pandai. Okey, seterusnya. Dalam Quran disebut auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Yang siagalah, siapkanlah untuk menghadapi mereka orang kafir ni, kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Soal fain apa tu? Kena ada kemahiran. Bahkan kena ada kemahiran internet. Apa kena ada lah. Kadang-kadang masalah kita boykot ni. Boykot KFC, McDonald. Padahal tidak ada kaitan mana. Adalah sikit cukai dia kalau boleh pula. Tak ada kaitan mana dah. Hak besar ni, syarikat besar. Nestle tu ialah hak besar dah. Setengah-setengah tu syarikat tu, internet ni dah. Banyak syarikat-syarikat Yahudi. Kita orang Islam ni tidak ada kemahiran yang boleh berdikari. Internet program-program internet ni. Jadi kita boykot syarikat kecil yang tidak kurang boleh untung. Syarikat boleh untung banyak, tetap boleh ke Yahudi Israel. Masalah kita. Kita tak boykot dah. Marah orang di McDonald. Padahal McDonald tu orang Islam lah ke dah. Hak pelik lagi, dia boykot McDonald suruh pergi Mary Brown. Tu nakal ni. Mary Brown dah token Cina kan. Lepas tu dia banyak ikut Coca-Cola tu direct syarikat Yahudi Israel. Kadang-kadang boykot isap rokok, isap vape, isap rokok pak awak ni nak. Boykot ke kering tu direct boleh ke Israel Yahudi. Rokok tu banyak syarikat Yahudi kan. Ni masalah kita boykot tak kena tepat dah.
Tiba-tiba mampu habis syarikat-syarikat orang Islam sendiri dia. Tak apalah, beritahu. Jadi kita biar ada kemahiran lah, biar boleh berdikari, senjata pandang guna, dan teknologi pun biar kuasai, makanan pun biar kuasai dan produk-produk pun biar kita kuasai. Janganlah kita bergantung dengan banyak daripada luar, terutama daripada Yahudi Israel mereka. Kita apalah. Hadis yang sama boleh rujuk pada Atraf. Itu hadis riwayat Ahmad jilid 4 muka surat 50, Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya jilid 8 muka surat 350. Adapun Hatim bin Ismail diikuti periwayatannya yang dikuatkan mutabaahlah dikuatkan oleh Yahya bin Sa'id. Sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad dan bahagian awalnya awal hadis terdapat pada Sahih Bukhari. Rujuk Fathul Bari jilid 6 muka surat 108. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani berkata dalam hadis ini terdapat anjuran untuk mengikuti sifat-sifat nenek moyang yang terpuji dan melakukan semisalnya. Jadi awak boleh tiru untuk nenek kita yang bagus lah. Dia tiru benda tak bagus. Kalau ada cerita orang zaman dulu lah yang bagus, kita boleh cerita ke anak cucu kita sebagai pengajaran. Nah, awak tahu orang zaman dulu dia tak guna messenger, dia guna kapuk lah. Balok sani no. Dia nak buka tanah orang zaman dulu, tok saya tu, dia guna kapuk biasa. Balok sani dia guna kapuk lah. Kuat orang zaman dulu kerja dah. Kita sekarang lembek dah lah. Letih lembek. Tapi nak ceritanya, benda-benda baik untuk nenek moyang kita boleh kita ambil pengajaran dan sebagai contoh. Sebagaimana Nabi ambil contoh Nabi Ismail. Nabi Ismail Nabi, tapi hebat memanah, hebat memburu. Berburu hebat Nabi Ismail ni. Nabi Ismail ni hebat memanah, berburu hebat. Kena tahu lah. Nabi Ismail tu nenek Nabi lah, anak Nabi Ibrahim lah. Okay, hadis ke-188, hadis Sahih Muslim nombor 1917 berikan an Uqbah bin Amir yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal minbari yaqulu wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin ala innal quwwata ramyu ala innal quwwata ramyu ala innal quwwata ramyu. Jadi Uqbah bin Amir dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari atas mimbar, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka orang kafir ni, orang netek Islam ni, Yahudi ke Israel ikutlah dah. Kekuatan apa saja yang kamu sanggup, ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah dengan memanah. Sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Hadis sahih. Zaman Nabi itu mana? Maksudnya senjata yang paling canggih masa tu panah, boleh pergi jauh. Tak rapat lagi boleh tembak dah, boleh panah. Zaman sekarang senjata lagi moden lah. Kena ada kemahiran menembak, guna peluru pandu, guna jet, guna bom nuklear kan, dah pandai. Jangan orang mereka yang pandai guna. Nah, tu jadi kita takut dia masalahnya. Kemahiran tu kurang dah. Sepatutnya kita kena guna kekuatan yang ada. Hadis sahih lah. Ni hadis riwayat Muslim. Atraf hadis yang sama pada kitab lain, itu hadis riwayat Abu Daud nombor 1514, Ibnu Majah 2813, Ahmad jilid 4 156 157, Al-Bahaqi jilid 10 nombor 13, Ad-Darimi jilid 2 204, Al-Hakim jilid 2 308, Abu Ya'la 1343 dan At-Tabrani 17 nombor 119. Tetapi dalam riwayat Tirmizi 3083 dan At-Tayalisi 1010, dalam sanad kedua-duanya terdapat perawi mubham yang tidak diketahui, tak kenal. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari jilid 6 muka surat 17 berkata, Al-Qurtubi berkata, Rasulullah SAW menafsirkan al-quwah dengan memanah, sekalipun kekuatan itu tampak ada pada selainnya dari alat perang, dikarenakan memanah itu lebih kuat dalam mengalahkan musuh dan lebih ringan biayanya, kerana boleh memanah bahagian depan musuh yang terkena lemparan hingga mati atau luka, dengan demikian ikut lumpuh pasukan yang berlarian. Zaman dulu jauh lagi boleh panah dah. Kena ada kemahiran mana lah. Ada nak kata salah 100% tidak salah dah.
Ada orang guna hadis ni, dia kata kita nak perang akhir zaman ni mana? Jadi tak ada dah perang guna senjata. Nak kata betul secara betul tak boleh dah. Kita kena pandang senjata api moden ni. Hadis Nabi dengan konteks zaman tu dah. Zaman Nabi. Zaman moden kita kena ada kemahiran guna senjata moden. Dan buat senjata moden untuk hadapi orang kafir yang menentang Islam. Okay, hadis ke-249. Hadis Sahih Muslim rahimahullah nombor 1918 meriwayatkan dengan sanad di atas. Satuftahu 'alaikum arduna wa yakfikumullah fala ya'jizu ahadukum ayyal huwa bi ashumihi. Akan dibukakan bumi pada kalian dan Allah akan mencukupi kalian, kamu semualah. Kerana itu janganlah salah seorang dari kamu tidak boleh bermain dengan panahnya. Hadis sahih. Jadi hadis ni atrahnya hadis Ahmad jilid 4 107, Al-Bahaqi jilid 10 13 dan Abu Ya'la 1342. Akan tetapi dalam riwayat Tirmizi, mata hadis ini dan yang sebelumnya digabungkan, hanya saja dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya. Dalam hadis ini dan sebelumnya terdapat keutamaan memanah dan latihan memanah dengan niat jihad fi sabilillah seperti akan disebutkan berikut. Begitulah dah. Ini soalan kita dah. Jadi awak apa itu? Mana ni? Apa? 35, 3, 38 ada lagi. 38 ada lagi. Jadi jangan ada yang tak pandai memanah pada zaman Nabi. Sepatutnya zaman sekarang jangan ada antara kita ni tak pandai guna senjata api. Sepatutnya lah. Sebenarnya kewajipan negara lah. Kena sediakan latihan dan setiap rakyat terutama yang beragama Islam ni kena reti guna senjata. Jangan bunyi nak jihad. Orang nak pergi Palestin, pergi kon. Padahal senjata pun tak pernah pegang lah. Menyusahkan ada tak? Hadis 990 Muslim rahimahullah nombor 1919 meriwayatkan an Abdurrahman bin Shimasah anna Fuqaiman al-Lakhmi qala li Uqbah bin Amir takhtalifu baina hadaini al-gharadaini fa anta kabirun yashqu 'alayka qala Uqbah daula kalamun sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam u'anihi qala al-Harithu faqultu li ibn Shamasah amma zaka qala innahu qala man 'alima ar-ramya thumma tarakahu falaysa minna aw qad 'asa. Dari Abdurrahman bin Shamasah, Fuqaim al-Lakhmi berkata kepada Uqbah bin Amir, engkau tidak tepat memanah antara dua sasaran ini kerana engkau sudah tua dan susah dalam memanah. Dia kata kepada Uqbah bin Amir lah. Fuqaim al-Lakhmi kata kepada Uqbah bin Amir, Uqbah berkata, jika aku tidak mendengar hadis dari Rasulullah SAW, pasti aku tidak akan memperhatikan hal ini lagi. Al-Haris berkata, hadis apa itu? Dia menjawab, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengetahui ilmu manah kemudian meninggalkannya, tinggal memanahlah, maka ia bukan termasuk golongan kami. Atau beliau bersabda, berarti ia telah berbuat maksiat. Hadis sahih. Jadi dosa salah. Kalau awak tinggal kemahiran senjata dah, kemahiran tempur, kemahiran perang ni, kita orang Islam tak pandai pegang pistol, tak pandai guna senjata. Salah besar lah. Ikut hadis ni lah. Sepatutnya orang Islam ada kemampuan untuk berperang ke apa. Adalah sekat tu Allah A'lam. Jadi kita kena pandai lah senjata, guna teknologi moden. Handset pun programming ke TikTok boleh guna lah. Kau ada tu perang propaganda, tapi kena ada kemahiran senjata perang lah. Okey, wallahu a'lam, kita setakat tu dulu perbincangan kita. Fadhil amal sahih masuk isya dah. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.